Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnianya hari ini kita dapat bertemu untuk kita meneruskan pelajaran kita Fiqh Taharah untuk tahun 2. Tajuk yang pertama, hikmah berwuduk dan kelebihan berwuduk. Apa dia hikmah, apa dia kelebihan, kita akan kenal selepas ini. Okey, untuk makluman anak-anak semua, untuk Fiqh Taharah tahun 2 ni sepatutnya Muallimah Sartika yang mengajar, tapi Muallimah Sartika dalam keadaan tidak berapa sihat. Kita doakan supaya Muallimah Sartika terus diberikan kesihatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, tengok sahabat kita ni, dia tanya kita, kamu dah tahu ke belum cara berwuduk dengan benar dan betul? Okey, kamu dah tahu belum? Tanya diri kamu. Okey, baik, kita akan teruskan. Akhir pembelajaran pada hari ini, kamu semua akan dapat menjelaskan maksud wuduk dari segi syarak, dari segi bahasa. Kemudian yang kedua, menyatakan hikmah berwuduk. Kamu bagi tahu pula apa dia hikmah kamu dapat setelah berwuduk. Nanti kamu akan nyatakan apa yang saya terangkan, nanti kamu akan nyatakan pula. Okey, kemudian yang ketiga, kelebihan berwuduk. Apa dia kelebihan berwuduk? Kita akan kenal lah selepas ini, selepas habis daripada pembelajaran ini. Baik, kita teruskan. Okey, kat sini saya ada lampirkan sebuah hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, kata Uthman bin Affan, daripada Uthman bin Affan, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadisnya, man tawadda'a lis-salah fa asbaghal wudu'. Man tawadda'a lis-salah, siapa yang berwudu untuk solat. Siapa yang berwudu untuk salat, fa asbaghal wudu'. Kemudian dan dia sempurnakan wuduknya, summa, kemudian masya ila salatil maktubah, dia menuju ke masjid untuk solat fardu, fa sallaha ma'an nas, lalu dia ikut solat berjemaah, wa sallaha ma'an nas, lalu dia ikut solat berjemaah, au ma'al jamaah, atau dia solat lalu dia ikut solat berjemaah tadi, au fil masjid, atau solat di masjid, ghafarallahu lahu zunubahu, Allah mengampuni dosa-dosanya. Hadis ini riwayat Muslim. Allah mengampunkan dosa-dosa dia. Okey, baik. Ini hadis Nabi. Maknanya dia nak bagi tahu, Nabi nak bagi tahu kepada kita kelebihan berwuduk. Siapa yang berwuduk, dia sempurnakan wuduk, Allah akan ampunkan dosa dia. Pahala banyaklah. Maknanya dekat situ, kalau Allah dah ampunkan dosa, maknanya pahalanya banyak. Okey. Kemudian kita pergi kepada slide seterusnya. Okey, makna wuduk. Ni yang saya bagi tahu tadi. Makna wuduk. Dalam makna wuduk ini kita akan kenal dari segi bahasa apa, dari segi syarak apa dia. Okey, makna wuduk dari segi bahasa ialah wuduk ialah menggunakan air untuk kegunaan pada anggota-anggota tertentu. Dari segi syarak pula, membasuh beberapa anggota badan yang tertentu dengan menggunakan air yang dimulai dengan niat. Baik. Apa dia anggota-anggota tertentu ni yang kita kena basuh ketika wuduk? Antaranya adalah muka, tangan, kepala, kaki kamu. Okey? Itu dia antara anggota-anggota wuduk. Baik, kemudian seterusnya hikmah berwuduk, membersihkan anggota yang terdedah. Terdedah kepada apa? Terdedah ni maksudnya anggota tu kita gunakan, ada banyak kuman lah ada dekat anggota tersebut. Antaranya tangan kita ni. Ni tangan, dua tangan kita ni, kita pegang macam-macam. Pegang pasir lah, pegang pintu lah, semua kita pegang guna tangan ni, dua tangan ni.
Ada kuman yang ada kat tangan ni. Bila kita berwuduk, maka kuman tersebut hilang. Maka kuman tersebut lari. Okey. Yang kedua, memberikan kesegaran kepada anggota dan jiwa untuk beribadah. Bila kita berwuduk tu, maka kita akan segar. Kena air mesti segar punya lah, confirm. Okey, contoh kalau kamu susah nak bangun pagi, mak kamu ambil air, dia sapu kat muka kamu, confirm kamu bangun. Okey, itulah antara contohnya. Sama juga bila kita berwuduk, kita akan bagi kesegaran kepada jiwa kita. Kita nak bertemu dengan Allah, kena bersih. Kita nak beribadah, macam mana kita nak bertemu dengan Allah? Kita solat. Okey. Kemudian yang ketiga pula, apa dia yang ketiga? Menghapuskan dosa-dosa kecil. Apa dia dosa-dosa kecil ni? Semua dosa kecil yang kamu telah lakukan. Bila mana kamu ambil wuduk tadi tu, air yang jatuh itu akan membawa dosa-dosa kecil kamu. Walaupun kamu tak nampak, tapi ia berlaku. Okey? Itu yang ketiga. Yang keempat, mendapat pahala dan jalan menuju ke syurga Allah. Jadi, kita dapat pahala bila kita berwuduk. Hikmahnya, kita dapat pahala bila kita berwuduk. Kemudian, Allah bukakan jalan kita ke syurga. Allah bukakan jalan kita ke syurga. Siapa yang suka berwuduk ini, maka dekat akhirat, muka, tangannya semua akan bercahaya. Okey, itu antara hikmah-hikmah berwuduk. Kemudian, kelebihan berwuduk pula. Apa dia kelebihan yang pertama? Yang pertama kelebihannya adalah mendidik jiwa sentiasa beradab dan bersopan untuk menyembah dan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia hikmah kelebihan dia? Didik jiwa kita ni. Jiwa kita ni kita didik. Kita nak jumpa Allah. Bila mana kita nak jumpa Allah, kita kena bersih. Wuduk ini adalah membersihkan kita. Macam juga rumah kita. Kawan nak datang, kita sapu dulu rumah. Takkan kita nak tengok rumah kita bersepah, orang datang, malulah kita. Macam tu juga kita nak bertemu dengan Allah, kita dalam keadaan yang kotor, kita mandilah dulu, kemudian kita berwuduk, maka barulah kita solat. Kita nak jumpa Allah, kita mesti dalam keadaan yang cantik. Okey. Kemudian seterusnya, kelebihan berwuduk yang kedua pula, menjauhi gangguan syaitan. Bila mana kita berwuduk, syaitan ni tak dekat. Kenapa syaitan tak dekat? Syaitan ni dia suka pada perkara-perkara yang kotor, benda yang kotor. Tengok rumah dia. Mana rumah dia? Tandas rumah dia. Jamban rumah dia. Bila mana kita berwuduk, kita mandi, kita cantik-cantik, syaitan ni tak akan dekat dengan kita. Sebab apa? Wuduk tu jadi pelindung diri kita. Okey, wuduk tu jadi pelindung diri kita. Kemudian bermanfaat untuk kesihatan. Wuduk ni dia bermanfaat untuk kesihatan kita. Macam tadilah saya cakap, bila mana tangan kamu terdedah dengan kuman-kuman, kita basuh, kita berwuduk, maka kuman tersebut akan hilang. Jadi kita susahlah nak ditimpa penyakit. Okey, itu antara kelebihan-kelebihan berwuduk. Okey, baik. Okey, itu saja untuk hari ini. Kita jumpa lagi pada waktu yang akan datang. Mungkin fiqh syahadah, mungkin fiqh taharah lagi. Wallahu alam. Kita tengok dulu macam mana. Kita jumpa lagi akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, jangan lupa baca ya kat rumah.